Okay, on. Assalamualaikum dan salam ceria kepada semua penonton pada malam ini yang sudi menonton program live kami iaitu Buletin Hartanah, dan hari ini hari Khamis bersama dengan 9 Hariban April 2020 merupakan episod kita yang keempat, dan pada hari ini seperti biasa kami akan menampilkan satu figura yang sangat-sangat berpengalaman, dan tanpa melengahkan waktu saya ingin memperkenalkan tetamu istimewa untuk episod keempat pada malam ini yang mempunyai kepakaran dalam bidang perbankan dan juga keuangan selama 9 tahun, di mana beliau pernah menyandang berkhidmat sebagai salah seorang pengurus di sebuah bank internasional, bank antarabangsa, dan kini menerajui kumpulan elit di syarikat takaful yang sangat bergerak cergas. Dan kita perkenalkan sekarang, kita perkenalkan sekarang Encik Farhan Basri. Assalamualaikum dan selamat datang Encik Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Zarina. Terima kasih kerana sudi untuk datang dan berkongsi dan mengupas topik-topik yang kita dah pilih untuk malam ni. So, sihat ke Cik Farhan? Alhamdulillah sihat. Saya rasa during MCO ni kita kena hidup style macam Rocky Balboa sikit lah. Makan, lepas tu kena exercise. Supaya exercise badan juga kita ada masa ya. Badan kena maintain. Kalau tak nanti kan kita nak jumpa customer kan, nanti kan customer bahan kita dulu. Okey, macam tu kita akan introducekan topik kita pada malam ini. Topik ini sebenarnya memainkan peranan penting, tak kira sama ada di kehidupan harian ataupun persiapan awal untuk pemilikan hartanah ya. So apa topik kita hari ini ialah pengurusan keuangan yang baik merupakan faktor penting dalam pemilikan hartanah. So apa pandangan Cik Farhan, bersetuju ataupun tidak? Okay, sebelum saya bersetuju atau tak bersetuju, first kali saya just nak say thank you kepada Puan Zarina dan barisan-barisan team leader daripada DSK Group kerana sudi menjemput saya untuk membuat sharing dalam masa 30 minit. Saya rasa ini waktu yang agak berharga untuk kita manfaat untuk semua. So, untuk bagi saya pasal pengurusan kewangan ni, bagi saya time memang sangat-sangat bersetuju untuk kita betul-betul menjaga pengurusan kewangan kita. Tambahan lagi dengan keadaan ekonomi semasa dan kita panggil exposure pada zaman time ni, memang orang kata pengurusan kewangan patutnya kita titik berat antara utama sekali, nombor satu dalam bahagian pemilikan rumah. So apa yang saya nampak dalam pemilikan rumah ni, first kali kita perlukan ada konsep kewangan yang bagus. So kenapa pemilikan rumah ni penting? Okay, first kali yang benda yang paling asas dan basic sekali dalam hidup kita, benda ni, pemilikan rumah ni wajib, perlu ada pemilikan rumah ni untuk tinggal, untuk rumah syurgaku. Dan during RMO, PKP, MCO ni kan, rumah yang selesa, yang lebih ceria. Saya ini sangat orang share pasal anak-anak, so anak-anak dia. So rumah yang orang kata apa, rumah yang ini yang daripada rumah yang penting lah, make sure kena ada asas yang kuat. Even kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 240 pun surah Al-Baqarah ayat 240 pun ada mention juga, bunyi dia ayat 240, dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan isteri hendaklah berwasiat untuk isteri mereka, iaitu diberi nafkah saguah hati, iaitu makan, pakai dan tempat tinggal. Just imagine, dalam Al-Quran sendiri pun dah highlight tempat tinggal adalah benda yang paling penting, benda paling asas dalam pemilikan rumah. Itu nombor satu. Dalam sirah Nabi pun sendiri, bila Nabi berhijrah daripada tempat lain ke tempat lain, Nabi akan set up dulu masjid. Lepas masjid, dia akan set up kawasan tempat tinggal. So, daripada sini kita tengok Al-Quran dan sirah Nabi sendiri pun, dia orang memang highlight tempat tinggal adalah benda paling asas dan memang perlu diadakan pada setiap keluarga dan orang yang meningkat dewasa. Itu salah satulah pengurusan kewangan, salah satu pemilikan rumah kenapa penting. And then, selain daripada tu, harga hartanah, ni poin nombor satu tadi. Poin nombor dua, harga hartanah yang makin meningkat. So, bila harga hartanah yang makin meningkat ni, kita boleh tengok tahun 2001 kita ambil satu property yang terletak di
saudara-saudari pernah biasa nampak dekat Alam Impian, tahun 2010, Alam Impian harga rumah tu dalam sekitar 500k. Tapi bila sekarang ni Alam Impian yang harga rumah dekat Shah Alam ni dalam 800k. Just imagine dalam masa 5 tahun saja dia punya peningkatan tu lebih daripada 300k. So apa yang saya nak masukkan sekarang ni, kalau kita ada kenapa kita perlukan milikkan rumah sekarang, sebab harga rumah tu yang makin meningkat dan installment pun akan makin meningkat kalau kita lewatkan lagi, kita buat penangguhan lagi. So bagi saya benda ni memang sangat penting lah. Katakanlah contoh yang macam saya cakap di tahun 2010 rumah Alam Impian harga 500k, installment dia lebih kurang dalam 2,400 hingga ke 2,300 hingga 2,400. Ni kita ambil contoh Kalau tahun 2019 Alam Impian tu dah harga dia 800,000 lebih. So installment dah meningkat jadi 4,000. So kita tak perlu lagi lah nak tunggu lagi bila nak beli sebab harga rumah tu akan makin meningkat dan installment pun kita akan makin meningkat. Itu point saya nombor 2 lah. Last kali, point saya nombor 3, kenapa perlu ada? Sebab bila you ada rumah dari sekarang, contoh macam saya tadi kita bagi contoh Alam Impian harga 500k. So nanti lebih kurang lagi 10 tahun, mungkin lagi 10 tahun ataupun lagi 20 tahun you boleh gunakan as your retirement fund. Let's say lah you boleh buat refinancing ke ataupun you nak buat debt consolidation ke, you buat refinancing daripada sebab harga peningkatan harga rumah yang naik, you boleh buat macam-macam untuk fund tu. Working capital kalau you buat business ke ataupun macam-macam. Ini macam consider asas pelaburan lah. You tak payah nak complicated pergi invest kat unit trust, you tak payah complicated invest dekat share. You invest dekat rumah saja pun you dah bolehkan, you akan dapatkan hasil tu, liquid tu melalui refinancing ataupun you jual property tu. Ini 3 poin pertama yang poin penting yang saya selalu highlightkan kenapa pemilikan rumah tu sangat penting untuk kita semua. Okey, terima kasih atas 3 poin yang telah dinyatakan sebentar tadi. Okey, itu kenapa perlu pemilikan hartanah awal. Tapi sebelum kita sebelum kita dapat gapai hartanah kita yang pertama pada usia yang muda, kita perlu ada preparation untuk pengurusan pengurusan keuangan kita harus kuat, betul. So untuk itu saya rasa saya perlukan saranan daripada Cik Farhan sendiri sebagai salah seorang pakar keuangan, bagaimana seseorang itu dapat capai level pengurusan keuangan yang baik sebelum mereka teruskan impian mereka untuk memiliki hartanah. Kerana ini merupakan salah satu faktor yang penting yang kita bincangkan ni. Silakan. Okey, terima kasih Puan Zarina. Okay. Actually saya terima kasih sebab kata-kata saya pakar tu tapi saya tak adalah pakar. Saya just adalah sikit-sikit pengalaman boleh kita share dekat orang-orang di luar. So apa yang saya boleh highlight kalau kata macam mana cara nak capai pengurusan kewangan baik, selalunya kebiasaan kita lupa bila kita muhasabah diri. Benda ni paling saya highlight dekat semua orang. Muhasabah diri kita punya kewangan, struktur kewangan kita. Okey, time moratorium ni adalah peluang terbaik untuk kita muhasabah balik struktur kewangan kita. Okey, kenapa government announce 6 bulan moratorium? Sebab dia nak kita panggil menggalakkan rakyat supaya ada 6 bulan emergency fund. So kenapa emergency fund ni paling penting? Dia adalah salah satu asas kewangan yang paling penting selain daripada ada pemilikan rumah. So emergency fund ni kalau saya boleh selalu highlight, mesti kena ada minimum 6 bulan. Okay. So dengan moratorium yang ada daripada government announce ni untuk ni, so kita boleh nampak government pun bersetuju 6 bulan emergency fund adalah penting untuk kita ada asas kewangan yang kuat. So daripada situ you all boleh muhasabah diri you all untuk ada simpanan kecemasan selama 6 bulan. Okay, daripada kesimpanan kecemasan 6 bulan ni you all boleh tengok. Katakanlah saya selalu bagi tahu dekat klien-klien saya, contoh you ada 6 bulan, katakanlah 1 bulan tu you ada dapat RM3,000 installment rumah, kereta ataupun installment personal loan. So RM3,000 ni you boleh simpan asing. So katakanlah RM3,000 ni you pun terguna juga RM3,000 ni. Maknanya you punya postmortem atau muhasabah diri you tu tak cukup kuat lagi. Maknanya you still lagi berbelanja teruk. Ini maksud saya selalu saya sampaikan lah. So time-time ni you all boleh
teliti balik mana hutang-hutang jahat you boleh keluar, you boleh simpan. Contoh katalah you, macam saya cakap tadi, ada RM3,000. So mungkin asingkan RM1,500 untuk bayar kad kredit you. Mungkin. Ataupun RM3,000 tu you boleh simpan terus. Tapi kalau RM3,000 tu pun you terguna juga, maknanya something wrong with your muhasabah lah dengan postmortem tu. Itu saya boleh highlight pasal muhasabah you punya emergency fund. Okay, selain dia tu, point nombor 2 saya boleh suggest, elakkan mempunyai banyak hutang-hutang jahat. Okay, apa yang boleh saya katakan hutang-hutang jahat dekat dalam bank ni, dia depends setiap customer lain-lain hutang jahat dia. Contoh macam kad kredit. Tapi kalau you pandai guna kad kredit you, bayar on time, bayar full, kita tak kategorikan sebagai hutang jahat. Cuma dia kategorikan sebagai hutang jahat kalau you bayar minimum payment ataupun you tak bayar langsung. tak bayar langsung, dia akan kategori hutang jahat lah. Dan you tak bayar langsung dan you bayar minimum payment. And then daripada sini you suka ambil lebih kad kredit. Contoh sepatutnya setiap orang kita boleh galakkan hanya mempunyai satu kad kredit saja, dan kredit limit pun jangan cukup tinggi. Cukup 1 bulan income saja. Okey, saya patah balik tadi kata kad kredit. Kad kredit kalau lebih daripada 2, okey, dia akan jadi macam ni tau. Ini normal kepada semua orang. Mula-mula kad kredit dia ada RM5,000 contoh. Ni masa muda-muda lah contoh, dia guna RM5,000. Okey. Tiba-tiba ada satu bank lain offer balance transfer 0%. Yes. So bila dia offer 0%, limit dia RM10,000. Okey, dia buat balance transfer. So dia ada lagi RM5,000 sebab dah ada balance transfer. So dia automatic dia ada RM10,000 balik. So dia guna. Dia rasa duit dia, aku ada duit lagi, dia spend. Bila dia dah terperangkap dengan game macam ni, lama-lama hutang kad kredit dia jadi RM20,000. Bila jadi RM20,000, mula buat personal loan. So bila dia dah start buat personal loan, so dia terperangkap dalam circle tu, itu yang boleh membuatkan kita punya hutang jahat tu makin lama makin meningkat. So bila hutang jahat makin lama makin meningkat ni, you kurang pendedahan you nak buat nak beli rumah, sebab you terfikir tiap bulan you nak bayar hutang kad kredit, hutang rumah, hutang personal loan. So lama-lama impian you nak beli rumah tu makin lama makin tipis. Itu sebab komitmen hutang lebih tinggi berbanding dengan kelayakan untuk berhutang rumah pula. Betul tak? Ya, betul. Kadang-kadang kalau contoh income dia RM6,000 tapi dia bayar kad kredit RM2,000, itu baru minimum payment Yes. Lepas tu dia bayar personal loan lagi RM1,000. Lepas tu dia ambil Honda Civic lagi, dah RM1,500. So gerebuk kira-kira dah tinggal berapa je dia punya isi dia punya perbelanjaan dapur dia. Belum lagi isteri minta lagi. Itu contoh. Itu contoh. Okay. So selain daripada muhasabah diri, elakkan hutang-hutang jahat, ada lagi tak macam mana cara untuk mereka capai kepengurusan keuangan yang baik? Okay, benda ni saya suka highlight sebenarnya. Point nombor 3 saya, beli rumah dengan kadar kemampuan. Kalau boleh, bawah kadar kemampuan korang. Maksudnya macam ni, contoh gaji you all RM5,000 for example. Tapi saya nampak bila masyarakat ni, bila gaji dia dah RM5,000, dia rasa dia dah cukup besar dah gaji dia. Tambah lagi golongan muda ataupun golongan pertengahan ke. Kan baru-baru ni lately viral M40, T20, B40, betul tak? B40, yes. So bagi saya benda ni tak ada istilah sangat pun, sebab reason dia T20 pun income pun banyak yang terperangkap dengan hutang-hutang jahat. Itu satu. Satu lagi, diorang suka beli rumah agak mahal. Bagi contoh macam ni, gaji RM5,000 tapi impian diorang nak beli harga rumah RM800,000. Itu contoh. So kena ingat, bila gaji RM5,000 atau RM6,000, bagi saya masih lagi relevan untuk diorang fikirkan dulu untuk beli rumah harga RM600,000, RM700,000. Elok dulu beli rumah harga RM300,000. You test your power dulu. You test power you dulu, jangan beli rumah yang agak mahal, you bagi stable dulu, you beli rumah yang harga RM300,000 sebulan, setakat komitmen RM1,500. You test your power within 2 years, and then you tambah your income, you buat overtime ke, you naikkan increment you dapatkan increment salary dulu, lepas tu you dapatkan penyewa untuk rumah baru you boleh go for the next level, you cari lagi rumah lain. Ini apa yang saya boleh katakan, beli rumah ikut bawah kadar kemampuan dulu. Jangan ikut ngam-ngam kadar kemampuan. So maknanya di sini you recommend actually untuk pemilikan hartanah pertama, jangan beli yang above kemampuan, betul? So sebab betul. Most of us, rumah pertama sebenarnya bukan kita nak duduk forever, betul tak?
Betul, Itu betul. actually kita duduk sementara kita dapat rumah impian. Selalunya rumah pertama is actually jangan cari rumah impian. Betul Cik Farhan? Betul, betul. Saya ada few client saya dekat bank dulu, ini experience saya Ran. Mhm. Kadang-kadang bila gaji diorang, ada juga yang gaji 8,000, 10,000 belum lagi memiliki rumah, terus terang. Mhm. Ada yang diorang masih lagi terperangkap dengan hutang kad kredit, hutang personal loan, dan hutang kereta yang agak tinggi every month. Contoh kadang, yalah terus terang gaji kadang rasa 10,000, Mhm. mesti you all nak angkat kereta minimum 150,000, betul tak? Bila 150,000 gaji, installment kereta dah 1,600. So Mhm. daripada situ you boleh nampak dia orang ni ada berimpian kalau gaji 10,000 mesti kereta dah sedap, mesti rumah pun nak kena cantik. Tapi saya selalu nasihatkan dia Cantik. orang, dia orang ambil dia rumah 400k dulu. Tapi biasalah tak semua orang boleh terima dengan nasihat kita ni nanti. Betul. Okey. So sebenarnya ni yang kita bincangkan sebentar tadi tu antaranya bagaimana nak capai satu pengurusan kewangan yang baik. Salah satu poin dia tadi adalah muhasabah diri. Muhasabah Hmm. diri ni memang ramailah sebenarnya yang susah sikit sebenarnya. Tapi macam mana kita nak capai muhasabah diri ni supaya kita boleh capai satu pengurusan kewangan yang baik? Mungkin adakah kita perlu mencatat segala perbelanjaan kita ataupun kita perlu menambah pendapatan kita supaya kita capai satu tahap pengurusan keuangan yang baik, atau sebenarnya bagaimana nak menguruskan keuangan yang sedia ada itu? Okay. Dia Selain depends daripada dia. muhasabah diri itu, ya. Okay. Sebelum kita nak start muhasabah diri untuk kewangan kita, apa yang saya boleh saya boleh cadangkan diorang, mula-mula you list down your commitment. Okay, your commitment mungkin you boleh kurangkan you punya daripada Astro Super Pack, super Astro Super Pack tu you boleh downgrade kan, contoh. Okay, so daripada situ you sikit-sikit you kurangkan apa you punya komitmen yang tak perlu. Mungkin you boleh discuss balik dengan your wife macam mana cara nak kurangkan perbelanjaan every month. So daripada tiap-tiap pagi minum jus, mungkin boleh tiap-tiap pagi minum air Air yang kosong. downgrade sikit ke, air kosong ke. Eco-Way lah kan, ada brand juga. Eco-Way contoh. Tapi kalau Kowe ni saya nampak memang susah kita nak downgrade sebab Kowe ni 5 tahun kan komitmen dia. Okey. Tapi Kowe Betul. mungkin you boleh maintain lah kan. Okay. Mhm. Mungkin you boleh kurangkan apa yang patut in term of perbelanjaan, and then daripada situ you cuba buat snowball punya payment untuk your punya kad kredit for example. Okay, apa yang katakan snowball ni, you sikit-sikit you simpan lama-lama jadi bukit. So bila dah ada satu bulk payment tu, you boleh bayar dekat you punya kad kredit. Okay, saya selalu suggest klien saya time ni, moratorium ni, you all ambil je moratorium, you tak kisahlah income you besar macam mana pun, income you 20,000, 30,000, kalau you ada hutang jahat macam kad kredit, you ambil moratorium ni, you bayar dekat kad kredit you. Ataupun kalau you tak nak bayar, katakanlah kad kredit you tak ada outstanding, mungkin you boleh buat sedekah. So saya selalu naikkan konsep sedekah ni, reason dia kenapa? Sebab sedekah ni adalah salah satu investment yang kita kena percaya yang akan datang kat kita. Mana-mana agama pun memang ajar kat kita, whatever you give you will get back. Betul tak? Okay. Itu salah satu yang apa yang saya nampak. And then bila salah satu lagi macam tadi Puan Zarina dia beritahu, tambah income, tambah pendapatan. Yes, itu adalah salah satu kita panggil tools untuk macam mana kita capai pengurusan kewangan yang baik. Okay, sekarang ni katakanlah saya bagi contoh tadi Encik A gaji dia 5,000 sebulan. Okay, itu memang tiada overtime, tiada allowance, memang gaji tetap lah. So mungkin kita boleh, zaman sekarang ni macam-macam cara kita nak gandakan income kita. Mungkin kita boleh jadi agent property for example, agent financial kewangan yang bagus, ataupun agent Kowe, mana-mana macam-macam cara. So you boleh tambahkan you punya gandakan you punya income, dan income tu boleh digunakan bila you nak apply pembiayaan dengan bank untuk rumah ke ataupun sebagainya lah. Okay. So kalau kita ringkaskan bagaimana nak capai satu pengurusan keuangan yang baik tadi, selain daripada muhasabah diri dan pecahan daripada muhasabah diri itu, ini sangat penting. Saya rasa muhasabah diri itu adalah sangat penting dan agak sukar untuk dicapai. Kena berganding, kalau yang dah berkeluarga, kena berganding bahu dengan isteri lah ya. Iaitu satu lagi untuk relook
listing commitment you. Kalau mana yang perlu di downgrade, kita downgradekan. Dan yang kedua, kita buat snowball payment macam yang Cik Farhan beritahu tadi, especially untuk kad kredit, kita ambil kita buat saving sendiri untuk kita buat full settlement earlier untuk kita punya credit card, dan jika boleh tak perlulah guna sekiranya kita memang tidak ada disiplin untuk bayar full perbelanjaan kita melalui credit card. Dan yang ketiga adalah sedekah. Dan yang keempat tadi adalah kita tambah income, iaitu melalui kerja-kerja part time yang kita boleh buat lah ya. So apakah satu lagi, next to it is actually macam mana kita nak capai. Tadi kita dah tahu dah bagaimana kita nak capai satu, pengurusan keuangan yang baik. Dan yang kedua saya nak tanya pada Cik Farhan, apakah faktor-faktor ni yang banyak menyebabkan ramai anak muda pun tergelincir, yang dah berumur pun tergelincir, yang dah tua pun bertergelincir kan. Jadi kita nak tahu apakah faktor yang mudah, yang senang sampai orang terleka dan tak sedar sebenarnya mereka dah tergelincir daripada nak capai pengurusan keuangan yang baik. Selain daripada yang Cik Farhan cakap tadi tu, kita elakkan daripada hutang jahat. Dan kedua tadi tu, kita beli sesuatu mengikut kemampuan kita. So teruskan. Okay, saya nak cakap benda ni tapi saya tahu ramai orang tak suka. Tapi to be frank, saya nampak benda ni faktor-faktor dia, diorang suka salahkan company diorang. Itu salah satu faktor dia. Diorang suka salahkan. Apa maksud salahkan company tu? Benda macam ni kadang-kadang diorang ni tergelincir, dia suka salahkan orang. Manusia ni ada satu perangai, sikap, dia suka salahkan orang. Contoh dia terperangkap dengan skim cepat kaya, dia terperangkap dengan kad kredit dengan bank. Okay, contohlah saya bagi example lagi. Bila kad kredit dia orang outstanding dah banyak, lepas tu bila bank keep calling dia orang ada perasaan macam bank lah ni banyak sangat charge interest ni. Okay, kita kena buang perangai suka salahkan orang ni. Saya selalu nampak perangai suka salahkan orang ni, tak kisahlah dalam bidang kewangan ke bidang apa-apa, memang ada satu sikap dalam manusia ni suka salahkan orang. So bila tak suka salahkan orang ni, kita akan banyak sangat fikir negatif. Bila fikir negatif itu yang membuatkan kita lagi tergelincir dalam masalah kewangan. Ini rambangan dalam kategori general lah. Bukannya saya boleh katakan ini memang khusus ni faktor. Ini intro lah saya cakap lah. Okey. Okey, tapi tak apa. Yang betul-betulnya kenapa ramai orang tergelincir daripada masalah kewangan ni, salah satu sebab diorang tak nak cari income tambahan. Itu apa yang saya nampak lah. Okey, contoh bila kadang-kadang contoh yang gaji company A, dia bagi gaji 3,000. So increment diorang adalah dalam 3,100, lepas tu lagi 2 tahun 3,200. Tapi bagi saya, cuba you all upgrade diri you all, pergi berhijrah dengan company lain. Ini apa yang saya maksudkan lah. Okay? Sebab saya punya experience terus terang, saya tak akan duduk kat satu company tu lama-lama. Walaupun saya kerja kat bank dalam masa 9 tahun, saya keep hunting untuk dapatkan income yang better, tapi make sure you kena perform lah dalam company you. So selain daripada you cari income tambah atau berhijrah company lain, you make sure you kena perform kat company lama. Ini apa yang saya masukkan lah. Kalau biasanya orang yang tergelincir ni disebabkan dia orang sendiri tak suka nak pergi berhijrah dekat company lain. Sebab comfort zone Cik Farhan, comfort zone. Mereka dah terbiasa dan rasa leceh nak pergi learn new thing, to adapt to a new situation. Benda ni tak ramai yang suka. Betul. Itu yang salah satu dia lah. Lagi satu, faktor nombor 2, apa yang saya nampak, diorang tak ada pendedahan dengan ilmu kewangan yang secukupnya. Saya dah terbaca daripada kita punya Sipu Hartanah, Faizul Rizwan. Faizul Rizwan pernah berkata dalam Facebook dia lah. Dia cakap sepatutnya kita ni dari kecil lagi kita perlu ada ilmu kewangan yang bagus. Supaya bila kita meningkat dewasa, kita akan dapat pendedahan kewangan yang bagus supaya kita tak ada tergelincir ataupun terperangkap dengan sistem kewangan yang tidak adil bagi mereka. Okay, kita ambil contoh katakanlah daripada kecil, you dididik untuk berbelanja ikut kadar kemampuan. Betul tak? You daripada kecil, you dah dibasuh dengan keadaan muhasabah you punya financial. Mungkin you daripada situ you dah nampak. Dan bila you besar, you takkan jadi culture shock. Sebab sekarang ni banyak orang muda, ini cerita orang muda gaji dia 3,000 dia dah rasa besar dah. Okay, terang saya cakap, mungkin ramai yang tak suka saya punya statement ni, tapi dia rasa gaji dia 3,000, 4,000 dia rasa dia cukup besar. So bila rasa cukup besar, dia punya lifestyle dia tak jaga. So kita boleh go to faktor nombor 3, lifestyle. Lifestyle you all, lifestyle ni banyak yang membuatkan kita, okay, kita selalu bising bila cakap orang muda tak
bila kita cakap lifestyle tak cukup, kadang kita selalu kata macam-macam lah. Tapi saya selalu nampak lagi orang Malaysia masih lagi mampu minum dekat Starbucks. Ini salah satu dia lah. Orang Malaysia masih mampu lagi memakai iPhone. So saya rasa benda ni patutnya memang kena ada pendedahan kewangan yang sepatutnya. At the same time, lifestyle kita pun kita kena jaga. So ini antara 3 poin yang saya rasa saya cukup memang saya suka highlight lah. Selain tu tambahan poin lagi lah, banyak sangat terpengaruh tengok drama-drama, itu salah satu dia. Macam mana pengaruh daripada drama tu? Cuba terangkan sikit. Saya agak kurang cerah di situ. Okay, bagi saya terpengaruh tengok drama ni simple Okay, saya sampai sekarang masih dambakan lagi tengok drama-drama Melayu yang contohnya cerita pasal keadaan kewangan ekonomi kita sekarang ni. Contoh, you habis-habis belajar, you bukan kahwin dengan anak orang kaya. Ni contoh, you muda-muda lagi, you dah pakai CX-5 Mazda. Cuba contoh muda-muda lagi pakai Myvi ke. Cerita perjalanan orang tu dia lain sikit. Macam keadaan sekarang ni betul-betul. Dia macam terlampau sangat menunjuk kekayaan, kemewahan, hero kacak. So bagi saya benda-benda tu mungkin Hero kacak ya. Okay. So itulah saya punya salah satu faktor yang saya rasa kita perlu ambil titik berat. Lifestyle kita kena tengok, and then kita kena jaga kita punya semua keadaan kewangan kita lah, and then kita banyak tambahkan income. So daripada situlah. And then kalau boleh you kena banyak bergaul dengan orang-orang yang positif. You jangan jadikan kawasan you tu, circle you adalah circle-circle yang orang-orang comfort zone. You kena upgrade diri you, bergaul dengan orang-orang yang lebih positif dan lebih celik kewangan daripada you. Okey, itu antara faktor-faktor ataupun salah satunya dicampurkan juga di sebentar tadi penerangan bagaimana untuk mengatasi daripada terus tergelincir, iaitu mesti bergaul dengan orang yang positif, mesti tingkatkan ilmu keuangan. Okey, boleh masuk kelas-kelas mana-mana, dan juga kena kurangkan, betul ke kalau saya kata kena kurangkan menonton drama-drama pukul 7. Jangan Okey. nanti kan orang kecam dengan saya kan. Dan sebenarnya memang kebanyakannya hidup kita sebenarnya telah dimomokkan dengan satu kehidupan yang lifestyle yang mewah dan sebagainya. Dan kita tidak sebenarnya dipupuk daripada kecil dengan dengan aktiviti menabung, aktiviti menabung tu salah satu actually untuk kita didik anak-anak kita supaya menjaga keuangan dia daripada kecil lagi. Okay. So selain daripada itu, kalau saya tanyakan pada Cik Farhan, selain daripada kita tahu pasal pengurusan keuangan ni, adakah pendapat Cik Farhan di kalangan rakyat Malaysia, berapa persankah pengurusan keuangan ini sebenarnya dapat dicapai oleh mereka? Adakah 50% of them is actually having a good pengurusan keuangan, ataupun sebenarnya we are lacking of this thing despite of apa yang sepatutnya berlaku? Okay, apa yang saya boleh nampak, kita punya kadar pengurusan kewangan kita in term of individual masih lagi di bawah tahap 40%. Terang saya nampak, saya nampak lah. Kita boleh nampak sangat special kalau ada segelintir golongan yang betul-betul nampak betul teratur dia punya ilmu kewangan dalam, sangat segelintir. Tapi saya sangat gembira bila saya nampak banyaknya sifu kewangan sekarang ni yang di dalam Facebook yang cuba untuk kita panggil membuka hati anak-anak muda kita dan membuka hati rakyat Malaysia untuk lebih celik ke arah kewangan. So saya harap selepas moratorium ni kita boleh dapat mencapai financial structure kita yang lagi bagus, sebab dalam masa 6 bulan ni insya-Allah kalau you betul-betul plan your financial structure, you akan plan your 6-month emergency fund. So daripada situ I harap sangat-sangat kita boleh tingkatkan kita punya peratusan celik kewangan kita daripada 40% mungkin lebih kepada 60%. Tambahan lagi kita perlu tahu zaman global economic recession sekarang ni, perlunya kita ada lebih pengetahuan tentang kewangan dan ekonomi semasa. So saya berharap insya-Allah dalam Malaysia ni dapat 60% pun jadilah, alhamdulillah.
Okay, alright. So sebelum kita akhiri program kita hari ini, saya rasa adalah elok untuk saya recap balik topik ini, iaitu pengurusan kewangan yang baik adalah faktor penting dalam pemilikan hartanah. Kenapa pemilikan hartanah perlu? Adalah salah satunya tiga poin yang telah discusskan sebentar tadi bincangkan sebentar tadi adalah satu, kerana ia merupakan satu keperluan. Yang kedua adalah kerana harga hartanah tidak pernah turun, ia semakin meningkat. Dan ketiga adalah semakin lama menangguh, umur kita semakin tinggi dan semakin tinggilah umur kita semakin bertambah dan semakin meningkatlah kita punya bayaran monthly kita. Okey, dan bagaimana salah satu cara tadi untuk mencapai satu pengurusan kewangan yang baik sebelum kita boleh terus buat pemilikan hartanah adalah salah satunya tadi adalah muhasabah diri. Ya. Dan yang kedua tadi adalah untuk kita relook balik listing kita. Listing perbelanjaan kita. Yang mana kita boleh downgrade, kita downgrade secepat mungkin. Dan ketiga adalah snowball kita punya payment untuk hutang-hutang jahat kata Cik Farhan tadi. Salah satunya adalah credit card, personal loan dan sebagainya. Dan yang ketiga kita teruskan dengan amalan bersedekah. Dan yang keempat adalah kita perlu menambah, cari jalan macam nak tambah income kita supaya kita dapat capai pengurusan kewangan yang baik. Supaya pengurusan kewangan yang baik itu apa? Maksudnya adalah duit kita cukup nak menampung kehidupan kita dan ada lebihan untuk simpanan. Dan bagaimanakah untuk mengelakkan, apakah faktor-faktor untuk mengelakkan ramai yang tergelincir? Yang itu salah satunya tadi adalah elakkan daripada suka menyalahkan orang lain atas tindakan anda sendiri. Sedar tau, dah sekarang ni kena sedar diri. Yang kedua adalah pendedahan tentang ilmu keuangan. Banyak tempat yang you boleh enroll untuk belajar ataupun secara online pun, secara percuma pun ada banyak ya sebenarnya yang ditawarkan. Dan ketiga, jangan terikut-ikut lifestyle orang lain. Dan jangan, yang keempat ni saya paling suka, jangan ikut apa yang tunjuk dekat drama pukul 7 tu. Dan yang terakhir adalah, tadi apa yang terakhir? Adalah yang terakhir. Kita boleh tambahan lagi, tingkatkan kita punya circle kita. Yes, circle yang positif. Pilih circle anda untuk hidup anda lebih baik. So, sebelum kita akhiri program hari ini, ada kata-kata akhir daripada Cik Farhan untuk penonton kita pada malam ini? Saya terang apa yang saya boleh katakan, keadaan ekonomi kita menghadapi global economic recession, especially US sekarang ni pun tengah menghadapi sangat teruk in term of dia punya ekonomi dan pandemic issue. So time ni kita perlu betul-betul jaga kita punya kewangan kita. Moratorium tu saya selalu highlight kat semua orang, even dalam Facebook saya cakap pun, moratorium is the time that you all should take action untuk create your emergency fund. Bukan untuk you berbelanja, untuk you berjolisakan. Lagi satu, EPF account RM2,500 tu tolong ambil, jangan acah-acah kaya sangat. So ambil untuk simpan. Simpan ataupun beli deposit RM500 untuk beli rumah macam saudara Jeff kita cakap semalam. Itu salah satu dia. I see. Betul, salah satu dia. So apa saya nak katakan, US pernah mengalami kejatuhan because of tahun 2008 because of NPL mortgage loan, which is non-performing loan. So sekarang ni akan mengalami kejatuhan lagi because of pandemic issue. So saya nampak kita kena bersedia untuk menghadapi global recession. So you all kena betul ada emergency fund. Itu je saya boleh katakan. Itu sajalah daripada saya untuk. Okey, terima kasih Cik Farhan kerana sudi berkongsi dan berbincang tentang topik yang telah kita pilih untuk malam ini. Okey, untuk semua penonton di luar sana, saya harapkan perkongsian kita pada hari ini dengan tetamu istimewa kita hari ini dapat memberi manfaat dan juga memberi sedikit pendedahan bagaimana untuk mencapai pengurusan yang baik. Dengan pengurusan yang baik merupakan satu preparation awal untuk anda miliki hartanah pertama anda. So jangan tangguh lagi, makin tangguh makin rugi. Okey, untuk itu saya akhiri malam ini dengan Assalamualaikum dan salam ceria. Bye-bye.